Yo guys, welcome to my video. Hari ni Xiaomi 14 dah pun dilancarkan dekat dalam Malaysia. Dan cuba korang teka siapa yang dapat dulu dekat dalam Malaysia ni. Yes, kotak Xiaomi 14 finally sampai dekat studio aku. Dan telefon dekat dalam ni tak sabar nak tengok. But kalau korang perasan lah kan, dia punya Xiaomi 14 kali ni tak ada version Pro. So adakah telefon ni basically a non-Pro punya device, tak ada feature menarik? Korang actually salah. So dekat sini aku akan tunjukkan dekat korang satu-satu feature Pro yang sepatutnya tak ada tapi dia orang letak juga. Aku pun tak faham macam mana Xiaomi fikir nak letak feature Pro dekat telefon non-Pro. Tapi yang bagusnya harga dia tak mahal macam yang Pro version. Let's go. Alright, yang pertama sekali apa yang korang akan nampak adalah dia punya kotak sebenarnya warna putih tau, bukan warna hitam macam yang version Pro. Tapi kalau kan tak ada salah pun dia orang letak sama ada warna putih ataupun warna hitam untuk version yang lagi atas. Tapi co-engineered with Leica tu memang wajib ada untuk Xiaomi 14. Kiri kanan dia still akan ada nama Xiaomi 14 tu. And bawah kalau ikutkan tak ada apa dah. Now kita akan unbox sahaja telefon ni. Angkat saja kotak ni, yang pertama sekali yang korang akan nampak adalah sudah tentunya dia punya kotak kecil ni, yang mana dekat dalam korang akan nampak ataupun dapat dia punya soft case untuk lindung protect korang punya smartphone. Tapi yang dibagi dekat sini bukan transparent tapi warna hitam yang non-transparent. Bagus dekat sini apa yang dia bagi. Dan obviously apa yang korang akan dapat juga telefon Xiaomi 14 tu sendiri yang berwarna putih. Letak dekat tepi dulu. Kita pergi dekat dia punya charger. Memang masih lagi letak sekali dalam kotak Xiaomi 14 dengan charger 90W sekali dengan kabel USB Type-C yang berwarna putih. Now kita pergi dekat dia punya telefon pula. To me lah kan, aku rasa macam pengalaman untuk unbox Xiaomi 14 still lagi sama macam yang dulu, which is a lot of stuff dekat dalam. Tak macam kebanyakan telefon di luar sana yang basically bagi telefon sahaja. Dalam tu dah tak ada apa dah. Xiaomi 14 ni dilindungi dengan protective plastik yang korang boleh peel dengan mudah sahaja. And then korang akan nampak dia punya design itu sendiri. Pertama sekali, apa yang korang akan nampak perubahan dekat telefon ni sebenarnya adalah dia punya design kamera. Bukan signifikan sangat, tapi perubahan yang korang akan nampak kalau pernah menggunakan telefon Xiaomi yang sebelum ni. Cuba bagi tahu dekat komen, adakah telefon ni design dia lawa ataupun just sama saja, ataupun mungkin Xiaomi nak kekalkan dia punya design tu untuk nampak memang telefon Xiaomi sahaja. Alright, so inilah dia Xiaomi 14 finally ada dekat studio aku, tangan aku, untuk experience macam mana dengan dia punya pengalaman guna software and hardware yang dia orang dah letak dalam Xiaomi 14. Now kita cerita sikit tentang dia punya design, hardware dan juga software dan features yang korang patut tahu. Yang pertama sekali kita nak cakap pasal dia punya design lah kan. Mungkin yang ni aku agak keras. That is, Xiaomi sebenarnya dia tak ubah sangat pun dia punya design ni. Still macam petak dekat atas. Tak ada lagi orang kata petak-petak yang biasa kita nampak dekat previously. And then dia punya design ataupun bentuk almost the same sahaja. Cuma beza dekat sini kita ada warna hijau, lepas tu finishing dekat sini aku dapat actually warna putih, dan juga korang akan dapat yang warna hitam lebih kepada matte macam tu. To be honest, aku lagi suka warna hitam tu, but for the sake of this video aku dapat warna putih, tak dapat nak tunjukkan dekat korang. And then korang actually dapat aluminium finish dekat bahagian kiri dan juga kanan, tapi aluminium finish yang berkilat membuatkan telefon ni sebenarnya rasa dan juga nampak mahal lah, pendek kata macam tu. But apa yang aku perasan juga adalah bahagian atas ni sebenarnya dia agak kosong, minimalis mungkin, but dia still lagi pakai dual ataupun stereo speaker untuk dia orang punya telefon Xiaomi 14 kali ni. Alright, kita pergi dekat benda pertama sebab aku berminat untuk review Xiaomi 14 ni, that is dia punya HyperOS sebenarnya, operating system dia. Sebab sebelum ni dia orang tak pakai HyperOS. This is the first one yang Xiaomi promote untuk keluar daripada kotak support HyperOS dalam telefon Xiaomi. Sebab kalau ikutkan HyperOS akan ubah cara bukan saja pergi ke arah AI tapi ekosistem secara menyeluruh. Di sini cakap daripada human kepada rumah kepada kereta. So dia orang baru je lancarkan SU7 kan.
So dekat sini dia integrated. So contohnya bila korang sampai dekat rumah, lepas tu korang nak tidur ke apa ke, dia akan set up semua benda ikut mood. Dan juga kalau korang nak tidur, dia orang actually boleh tahu dan dimkan segala benda. Tu boleh kata a smart punya ekosistem lah. Dia boleh bercakap antara satu sama lain between all devices. Itu apa yang Xiaomi gambarkan dalam HyperOS ni untuk memudahkan, menyenangkan dan orang kata senang untuk korang hidup dengan ekosistem Xiaomi, tak macam ekosistem daripada orang lain. Tapi in real life, adakah korang akan nampak perubahan yang aku cakap tu? HyperOS bila korang unlock, wow, HyperOS. Tak, sebenarnya untuk mata aku still korang akan dapat navigate benda yang sama lagi. Dia punya control center je dekat sini yang aku boleh nampak ada perubahan. Yang lain still lagi sama. Dia punya notification, dia punya multitasking still lagi nampak sama. But apa yang kita tahu secara internalnya tidak ubah untuk prioritize benda-benda yang aku cakap tadi. Prosesor yang dia pakai dekat sini juga is no slouch sebenarnya. That is dia pakai Snapdragon 8 Gen 3. So yang ni pakai 4nm proses. Tak ada masalah kalau kan untuk aku promotekan prosesor daripada Snapdragon, especially the latest one. Apa yang Snapdragon promote dekat Xiaomi 14 ni sini adalah dia punya cooling system. Ice Loop tu sebenarnya dapat buatkan dia punya prosesor dapat perform in a normal temperature. So benda ni lah yang dia orang actually cari untuk letak dalam sesebuah telefon flagship. Instead of letak je processor power tapi tak ada cooling system yang bagus, at the end of the day dia shoot tinggi suhu and buatkan telefon tu akan ada masalah, sama ada bila korang tangkap gambar, rakam video ataupun ketika korang tengah main game. So itulah apa yang Snapdragon ni cakap bila dia letak dalam Xiaomi 14 punya smartphone. Kamera dekat sini dia sebenarnya pakai sensor Light Fusion 900, yang mana sensor ni boleh kata pakai 50 megapiksel. Tapi kebanyakan Leica punya branding untuk dalam smartphone, dia tak pernah promotekan kepada Xiaomi untuk pakai like megapiksel yang paling tinggi, paling besar dan sebagainya. Dia hanya promote untuk Xiaomi pakai 50 megapiksel saja, tapi dapat proses gambar dengan betul dan juga tajam, tak over sharpen sangat, and buatkan orang suka dengan hasil gambar daripada Xiaomi walaupun pakai 50 megapiksel. And apa yang special dekat sini adalah walaupun korang nampak macam wow, it's a branding Leica saja kan, tak. Dia punya lens pun kalau ikutkan dipilih oleh Leica itu sendiri. Nama dia adalah Vario Similux daripada optical Leica itu sendiri. So that's how aku cakap dia punya gambar kali ni buatkan perubahan yang agak ketara untuk kita sendiri tangkap gambar dalam sesebuah smartphone, especially untuk jenama Xiaomi contohnya. Apa yang baru juga dekat sini adalah kamera telefoto dia. Dia pakai floating lens, maksudnya korang boleh tangkap gambar dekat, jarak dekat menggunakan telefoto tu so that dia nampak sharp. Optical lens dalam telefon ni akan bergerak untuk detect subjek tu sebenarnya dekat ataupun jauh so that dapat capture, dapat fokus dengan betul. Other than that, dia pakai ultra wide 50 megapiksel, still high megapiksel untuk korang tangkap gambar. Apa yang Xiaomi promote juga adalah dia punya pro focus punya feature so that korang boleh detect orang tu pergi dekat mana and still tak out of focus walaupun dia bergerak daripada kiri sampai kanan. And then ialah Leica punya filter lah kan. UI dia pun dah rasa macam telefon Leica dah. So ni benda-benda yang kita suka. Xiaomi dah dapat rakam menggunakan Dolby Vision punya features. Maksudnya korang boleh dengar dengan bagus, HDR video tu buatkan kita rasa macam tengok movie. Dan benda-benda yang pro feature contohnya macam red focus tu akan ada juga dalam diorang punya movie features ataupun record features untuk Dolby Vision. So yeah, quite excited untuk test video kali ni. Other than that, dia punya bateri dekat sini adalah 4610 mAh. Tak kecil sebenarnya. Dia still dekat dengan 5000 mAh. Untuk size compact macam ni, aku akan cakap it's a decent one. And korang boleh charge telefon ni menggunakan dia punya hypercharge sampai 90W tersedia dalam kotak tu dalam masa 31 minit. That's quite fast untuk telefon ni. And then dia punya wireless charger ada tau, support sampai 50W juga. Yang tu korang kena pakai a different ataupun yang supported daripada Xiaomi punya sendiri wireless charger contohnya. Last but not least adalah dia punya screen dekat sini. Apa yang korang nampak adalah size 6.36 inci. Apa yang aku suka juga adalah dia actually pakai 120Hz LTPO punya screen. Maksudnya korang akan dapat refresh rate daripada 0 sampai 120Hz, menyenangkan untuk orang yang kata nak jimat bateri lah kan. And then dia punya resolution 1.5K. Apa yang aku suka juga adalah dia punya brightness dah dinaikkan sampai
3000 nits, tapi dia punya touch sample rate tu hanya 240Hz sahaja. Yang tu untuk orang main game pro especially akan cakap benda tu macam kurang sikit. And then apa yang aku kena beritahu juga, dia punya screen sebenarnya adalah sebuah flat screen display. Dia bukan curve, dia bukan curve dekat bawah dan juga atas, tak. Dia all total flat. Termasuklah dekat dia punya hujung-hujung. So ni memang rasa macam candy bar sikit bila korang cakap pasal dia punya looks. Other than that, dia still pakai stereo speaker dan juga dia ada IP68, water resistant, waterproof, untuk korang pakai dekat tengah hujan ataupun berdebu, macam tu lah. Harga telefon ni sebenarnya waktu aku tengah rekod ni, aku tak boleh nak bagi tahu lagi. So apa yang korang berminat untuk tengok aku test dalam Xiaomi 14 ni, cuba bagi tahu dekat komen so that aku boleh tunjukkan juga dekat korang dalam review akan datang. Macam biasa guys, leave a like, subscribe. So awesome and keep smiling, and I'll see you guys on my next video. Bye. Bye.